Mana ada orang PAS belakang, mahu jawab macam tu. Tak mungkin. Ingat almarhum Fadil Noh akan setuju cara mengkhianat macam ni? No way. Kenapa? Mereka jauh lebih istiqamah dalam perjuangan. Susah, kalah. Jangan sekali-kali gadai maruah mereka. Ya. Tapi sekarang ni bukan. Kalau Padang Serai, kawan-kawannya Melayu. Melayu. Nak bangga Melayu macam tu. Melayu perasuah. Melayu pengkhianat. Melayu jual diri. Nak fikir Melayu. Lebih baiklah ambil India ni. Karupaya yang ada prinsip dalam perjuangan. Tanya Karupaya. Berapa orang hubungi dia. Suruh lompat pergi ke Bersatu. Bagi duit. Bagi urutan. Tak berganjak. I salute you Karupaya. You nak banding dengan Melayu ni? Saya hidup asas saya memang Melayu. Bukan Melayu jenis ini yang kita nak angkat. Melayu ada prinsip. Melayu pertahankan hak. Melayu ada maruah. Melayu macam Saifuddin Nasution ni. Nampak jangan tepuk saja, undi silap mampu aku. Ya. Dan tak, jangan orang kata oh saya personal. Tak. Apa personal? Suruh tahu tak? Ni sekarang ni pilihan raya taklah susah sangat macam dulu. Saudara, the ultimate dia ikuti. Terima kasih. Saifuddin dia lama dia tahu. Saudara, tahu tak pilihan raya dulu? Macam 2013. 2013 pilihan raya tu, ya, saudara tahu tak? Habis dalam akaun kita, habis kosong nak tolong dan menang pilihan raya. 2018 ini rumah saya yang buat penilaian baru ni yang kita mahal ni. Ayo. Ada baca apa-apa kan ni? Ni, minum dulu. Ada baca apa-apa? Ada baca apa-apa? Tak ada. Aku tak boleh lena ni, Azizah mengamuk ni. Terima kasih. Baik. Ya. 2018. Orang main. Saya bagi tahu saudara, gadai rumah saya segambut. Nak bagi menang siapa? Robert. Ini pengkhianat Padang Serai ni. Azman. Lepas menang, nak pangkat jamin, nak wang ringgit, lompat. Apa jenis manusia macam ni? Yang tu ada orang kempen di Padang Serai, kita nak Melayu. Ini bersatu. Jangan. Sudah. Baik. Sekarang ini kita nak buat apa? Kalau nak sebut UMNO, calon UMNO pilihan raya, Perdana Menteri, Ismail Sabri kata dia, macam Saifuddin kata tadi, Zahid kata dia, esok saya nak pergi kempen di Bagan Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Kemudian Khairi pun kata dia, baik. Muhyiddin, dia kata kerana jasa dia menangani masalah COVID dengan berjaya. Dia kata, PKP paling panjang di dunia, paling lama di dunia. Orang Padang Serai, orang Kulim, orang Bukit Mentajam, orang Matampau, orang Corotokun, nak meniaga mi tepi jalan pun tak boleh. Nak menterkedarah pun susah. Nak beli susu anak tak boleh. Nak beli lampin tak ada duit. Dan hang kata berjaya. Berjaya my food. Ya. Orang susah macam tu. Kalau dia tahan sekejap tak apa. Ini sampai 2 tahun. Paling lama di dunia. Kemudian darurat. Agong mula tak setuju sudah. Ini puak-puak ni langgar Agong. Peringkat awal tak setuju. Agong tak setuju. Tak mau sign. Ada kenyataan, Agong tolak. Tapi oleh kerana mereka guna majoriti, Agong hormat prinsip perlembagaan.
Kerana terlalu lama. Kemudian buat darurat. Buat darurat alasan orang sakit. Tetapi seperti mana disebut, diguna yang tu beli vaksin tak payah tanda. Siapa dapat komisen, siapa untung. Apa jenis manusia? Orang mati 36,000 orang. Orang sakit, hampa duk kira mentekan darah, ambil komisen. Paling tak guna punya manusia. Memang saya marah. Memang saya marah. Ini mereka pun duk rancang habis apa pun. Mahathir ke, Muhyiddin ke, Zahid ke, Mak Sabri ke. Macam mana berpakat jangan bagi Anwar menang. Macam mana pun nak sekat. Saya nak jawab, bukan hampa. Bukan hang yang nak tentukan. Yang nak tentukan rakyat Malaysia dengan izin Allah SWT. Ya, ini kenyataan. Kita tak kata dia curi. Kita kata tender mana? Siapa beli vaksin? Berapa harga? Siapa ambil untung? Tak jawab sampai hari ini. Masa Najib, 1MDB. Bila K1MDB, satu dunia heboh. Laporan Department of Justice Amerika. Jabatan Kehakiman. Keluar semua media antarabangsa. Financial Times, Asia Wall Street Journal, New York Times, Beijing newspapers, Hindustani, The Hindu di India, Arab. Pas kata, bila jumpa pemimpin ketua eksekutif 1MDB, Pai kata apa? Kami puas hati. Nak boleh pimpin negara boleh harap. 30 bilion ringgit hilang, kami puas hati. Ya. Tu saya kata kena hadap parlimen. Kena dengar orang lain bercakap. Kau tidak hampa duk puas hati situ lah. Ni DNB. Masa dulu 1MDB. Sekarang DNB yang 5G ni. Saya main tadi daripada Merebuk, main sini. Sagi 4, sagi 3, sagi 2, sagi tak ada. Tengah cakap. Ni macam mana ni? Cakap orang ni tak apa, cakap dengan Azizah. Tengah-tengah Putui. Itu yang geram tu. Bila nak dapat 5G, 4G pun tak sampai sampai kampung. Tapi berapa harga? Unjurannya 18 bilion ringgit. Ada tender? Tak ada. Siapa dapat? Tak tahu. Berapa kos? Tak tahu. Ni negeri ni, apa dia ni? Sebab saya kata dia anggap rakyat dibodoh. Pilihan raya besok dia bagi 200 ringgit. Dia takutkan menang Anwar, harapan, Cina perintah, jaga. Habis semua jadi komunis. Ini kita pun takut. Yang cakap tipu, yang bawa bingai ini pasal apa? Sebab itu saya kata kita kena merdeka jiwa kita. Saya harap kita jelas perkara ini. Ya. Darurat, satu lagi aspek, masa inilah dia buat tender. Buat jalan 200 juta sini, 600 juta sini, tak ada tender. Kalau 600 juta, dia sapu berapa puluh juta, kita tak tahu. Sakau. Ini yang idea ultimate ni. Duit kau aku, semua dia sapu. Sakau. Ini dia pandai buat lah. Saya tak boleh lawan dia. Tak, bab tu lah. Baik, saudara. Jadi kita kena faham. Sekarang ni balik, saya berjaya. Bagaimana Perikatan Nasional. Orang ni yang pengkhianat boleh datang dengan mewah di mana-mana. Perikatan Nasional, kempen dia tu mengalahkan semua parti. Belanja cukup tinggi. Dari mana wangnya? Dia jadi Perdana Menteri setahun saja. Tetapi mewah bukan main parti itu. Saudara, kita kena tanya. Kita kena fikir. Apakah boleh kita harapkan? Akhirnya, bukan soal-soal nasional ini sekadar kita faham. Bagi kita ni di bawah ni, apa dia? Harga barang naik atau tidak? Sayur naik atau tidak? Daging naik? Ayam? Bawang? Telur memang tak ada. 70 menteri, gaji RM70,000 sebulan.
70 menteri terbesar di dunia, gaji RM70,000 sebulan, tapi 70 menteri tak ada telur. Apa fikir kau lain? Aku tahu orang Kulim dengan orang Padang Serai ni. Dekat Matampau saya tahu. Saya maksud lain telur ayam, telur itik, hampa fikir lain. Nah tu hampa kata, Anwar ini cakap lucah. Aku tak kata hampa ni. Janganlah buat naya aku. Ya, 70 menteri, gaji 70,000, tak boleh tangani masalah. Ya, ada dengan buat mesyuarat tergempar, ambil tindakan, dia gitu, jatuh kuasa. Tapi banding masa Saifuddin Nasution, harga barang, makanan, dia kontrol atau tidak? Ya. Banding dia cukup. Tak usah banding orang lain lagi dah. Harga barang boleh kawal. Kerana ada perancangan, ada ketegasan. Dia tak tunduk kepada tokoh-tokoh kan, tak tunduk. Dan dia ambil langkah. Perlu skat-skat, perlu beli-beli. Ini kartel. Padang Serai, Kulim Bandar Baru, ada juga sawah padi. Yang banyak juga pekebun getah. Sudah tahu, siapa import beras? Bernas. Berapa untung satu tahun? 400-500 juta. Apa cadangan kita? Cadangan kita, untung syarikat Bernas ni, bagilah sebahagian besar kepada pesawah padi. Mereka miskin, menteri darah tak cukup, tolonglah ambil. Pasal apa nak bagi kat seorang monopoli? Pasal apa tak bagi kepada syarikat-syarikat pesawat-pesawat peladang? Pasal tak bagi pesawat-pesawat padi? Tak ada. Muhyiddin buat, tak berani. Suman Sabri lagi tak berani. Saudara, bagi kita insya-Allah amanah ini, saya akan tukar kartel ini, pastikan import beras, pulangkan untungnya kepada penanam padi. Ya, jangan duk kata, oh nanti Anwar jadi Perdana Menteri. Buat apa jadi Perdana Menteri? Kalau bacol, tak berani berdepan dengan tokoh-tokoh besar. Bersyarah hidup Melayu. Melayu apa? Melayu hampa menteri darah. Melayu bawah tak dapat apa. Yang ni penanam padi. Dia buat. Ini satu tanaman yang susah nak dapat pulangan. Tolonglah sikit. Tak payah subsidi kerajaan. Hanya syarikat nak import beras daripada Vietnam. Apa yang susah sangat? Inilah dasar negara kita. Yang muda-muda tolong fikir betul-betul. Ini jangan duk fikir ini parti mana, orang politik ni, siapa dah. UMNO, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dasar dia kartel, pertahankan tokoh-tokoh kaya. Harapan, stop kartel, pulangkan keuntungan kepada pesawat padi. Ini contoh perubahan dasar. Baik, kita ambil alih insya-Allah 20 bulan. Boleh? Apa kita nak buat lagi? Sebab tu saya umum sebagai contoh supaya saya ni nak abang bagi. Hidup saya bukan senang. Dan Azizah Nurizah itu hidup susah-susah. Dekat 11 tahun masuk keluar penjara. Bukan senang. Tapi buat apa cerita saya? Saya susah, betul. Susah lagi rakyat. Saya makan ada. Anak-anak saya boleh masuk universiti. Rumah ada. Kereta ada. Walaupun saya diseksa di penjara. Tetapi orang miskin di Padang Serai ke Kulim ke Pokok Senang, makan pun kadang tak cukup. Anak nak mengaji universiti cukup, duit tak ada. Kenderaan pun susah. Minyak tak boleh bayar. Jadi saya kena ingat, betul Allah uji saya. Tetapi saya kena insaf. Orang yang lebih susah pada saya itu lebih ramai daripada apa yang saya lalui. Itu bezanya Anwar dengan puak-puak ni. Jadi, apa yang kita boleh lakukan? Saya kata, sebab itu saya kata, insya-Allah 20 hari bulan saya angkat sumpah. Kalau kena menang Kulim lah. Kena menang Padang Serai. Kena menang Pokok Senang. Kena menang Sungai Petani. Kena menang Merebuk.
kena menang Jagalun. Dan Saifuddin kena menang Langkawi. Tua-tua aku tak nak peduli. Ini soal rakyat. Baik. Dia betul, tapi dia ni orang baik. Dia lembut, dia tak sampai hati nak kata. Tak apa, bagi Pak Cik Anwar tolong kata. Ya. Bila kita menang, kita angkat. Apa yang pertama saya nak buat? Saya nak beritahu rakyat, sistem ini lain. Lah ni Perdana Menteri lain. Tak mau orang syak saya ni duduk nak jadi Perdana Menteri, curi duit, nak kaya ke anak-anak, nak bagi syarikat dekat Izzah, nak beli ke anak-anak, tak. Jadi saya akan buat peraturan, tak ada keluarga saya yang boleh terlibat dengan apa-apa kepentingan kerajaan. Tak boleh meniaga. Gaji saya yang RM80,000 sebulan, atau tak tahu dia kata ada kira macam mana, saya tidak akan terima 1 sen pun. Saya akan makan dengan wang sebagai ahli parlimen Tambun, insya-Allah. Boleh menang ke Tambun? Ya. Ini sebagai nak bagi mesej. Menteri daripada 70 akan kurang. Duta khas, tak ada duta khas. Duta khas gaji tak malu kat orang apa-apa. Kemudian, gaji menteri dikurangkan. Nasib hang lah Saifuddin. Gaji kena kurang. Baik. Itu apa dia nak bagi mesej. Saya tak mahu orang fikir Melayu, Padang Serai, Cina, Kulim. Dia kata, sama saja. Anak muda kata, sama. No. Hari pertama saya nak tahu, orang tahu bahawa Anwar ni, dia tak main-main. Dia serius. Kemudian, tumpu ekonomi. Kalau ekonomi pelaburan tak masuk, orang tak boleh meniaga. Orang tak ada keyakinan, pelaburan dalam negeri tak ada. Wang semua buat keluar dari luar negara. Itu yang saya cerita pasal Pandora Papers. Muhyiddin tak mau siasat. Sebab apa? Kepentingan dia ada. Mak Sabri tak berani siasat. Apa dia Pandora Papers? Pandora Papers ini adalah wang puluh bilion ringgit yang dibawa keluar, simpan di akaun luar pesisir luar negara. Rahsia. Saya tak tahu, orang lain tak tahu. Tapi dibongkar oleh satu komiti khas yang disebut Bongkaran Pandora Papers. Mantan Menteri Kewangan, mantan Perdana Menteri, boboh nama anak dia ratus-ratus juta, semua ambil. Dia nak suruh kita ni, cikgu sekolah rendah, polis, tentera, kerjalah setengah mati. Nak dapat 1,800 sebulan. Ni ratus juta, bilion ringgit buat keluar negara. Oh, dia kata Anwar tuduh. Ya, saya tuduh. Siasat. SPRM kena siasat. Bank negara kena siasat. Lembaga hasil dalam negeri kena siasat. Dan PDRM, commercial crime, kena siasat. Apa jawab Perdana Menteri? Akan disiasat. Tak ada bunyi apa. Saudara, mana boleh? Tak mungkin negara ni akan selamat kalau terus menerus orang duk curi duit ni. Tak boleh. Tengok menteri seorang meninggal dunia, ingat? Jatuh helikopter. Ingat tak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dah mati. Bila dia mati, isteri dia bergaduh dengan mak dia pasal harta. Keluarga bertempur. Saya tahu dia kaya, tapi saya tak sangka kaya sampai 2,000 juta ringgit. Seorang menteri. Hidup Melayu 2 bilion. Tumpah hampa sokong. Memang hampa pun tak pakai otak lah ya Rab. Tak pakai otak, tak apa lagi, tak ada hati perut. Ini bukan fitnah. Ini kenyataan mahkamah. Rekod tanah. Saham. Harta. Merata dunia. Berapa banyak? 2,000 juta ringgit. 2 bilion ringgit. Satu orang menteri. Ya. Dan kita masih duk keluarnya. Ya. Itu seorang 2 bilion ringgit. Macam mana kita tahu dia bergaduh sama dia? Kalau dia tak bergaduh, kita tak tahu. Sebab nak tunggu SPRM, saya sat lambat.
Dia duduk cari file tak jumpa. Sudah. Ini election ini. Angkat kawan-kawan kita. Kalau saya diberi amanah. Wallahi saya nak berhentikan curi-curi oleh pemimpin. Saya tak mau lagi negara ni rosak. Saya tak mau lagi imej pemimpin Melayu dan Islam begini rupa. Bagilah peluang kita selamatkan negara. Saya nak hentikan yang ni dah. Tak apalah 2-3 orang PAS marah. Atau UMNO atau bersatu, saya tak kira. Saya nak biar rakyat sedang. Bagilah peluang kita betulkan balik dan pulangkan wang itu balik kepada rakyat. Bawa pelaburan. Bawa pelaburan asing. Saya nasib baik. Ada pengalaman 8 tahun Menteri Keuangan. Tok Guru Ni Aziz sebut. Saya boleh ingat ucapan dia macam. Saya bukan PAS. Tapi Tok Guru Ni Aziz berulang kali mengatakan Anwar yang dia sokong sebab tak curi balak, tak ambil tanah, tak ambil kontrak, tak ambil sahih. Jadi sebab itulah difitnah cara-cara lain. Jantan, tina, lembu ya belum lagi. Dan dia sokong dan doa supaya Allah selamatkan saya dan angkat untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ya. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya harap boleh kita edar terutama untuk orang Melayu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini siapa? Almarhum ulama terkemuka di dunia. Ketua kepada Ustaz Hadi. Sebelum dia wafat, tahu dulu, dia tulis surat. Syekh Abdul Hadi Awang, Rais Hizbul Islami Malaysia. Syekh Anwar Ibrahim, Rais Hizbul Adalah Malaysia. Dan Rais Hizbul Sini Malaysia. Nak kena terjemah. Dia tahu Arab tak kat tu je. Syekh Abdul Hadi Awang, Ketua PAH. Syekh Anwar Ibrahim, Ketua Keadilan. Dan Parti Cina di Malaysia. Dia bagi alasan, ni Syekh Yusuf Qaradawi, mengapa Anwar patut disokong sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ya. Orang PAS dia tak mau baca yang ni. Siapa yang luncurkan surat itu? Siapa yang lancarkan di lembar pantai surat itu? Tok Guru Ni Abdul Aziz. Dia lepas baca tu, dia kata tak apa, biar saya edarkan surat itu. Maka Tok Guru Ni Aziz yang edarkan. Ya. Saudara, yang saya ceritakan ini bukan soal Anwar, soal perubahan bagi negara. Orang tengah susah, harga barang. Ini keutamaan kita. Kalau kerajaan tu tegas, saya jamin insya-Allah kita boleh legakan hidup manusia. Kalau kita stop bilion-bilion bawa pelari, menteri 2 bilion ringgit, buat pelari puluh bilion ringgit, kita boleh bantu rakyat kita. Bagilah peluang. Tak usah dengarlah nak jadi komunis, saya bukan komunis. Oh, Anwar nak bagi jantan sama jantan menikah. Tak. Saya ni pengasas ABIM. Tadi ustaz-ustaz termasuk Syekh Razali Nawawi pun ada di majlis. Saudara, janganlah termakan dengan fitnah itu semua. Saya nak nasihat kawan-kawan saya dalam PAS. Tak apalah tak setuju dengan saya. Tapi jangan fitnah. Jangan hina orang. Cukup. Dan saya nak bagi tahu kawan-kawan Melayu, Cina, India. Ini chance kita. Ini Cina dengar. Is your chance to change. Bukan MCA. Bukan gerakan. Ya. India. Bukan MIC. Tak payah cakap banyak pasal MIC. It's not MIC. Ini. Aneh. Shivaji the boss akan tolong. Ya. Saya bukan India. Saya bukan Cina. Tapi saya, kalau dibagi amanah, saya akan jadikan semua rakyat Malaysia ini sebagai anak-anak dan keluarga saya.